Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa khas mengenai kos sara hidup rakyat di Parlimen. Agenda mesyuarat termasuk melihat isu berkaitan harga barangan dan mencari kaedah untuk menstabilkannya. Dalam sesi soal jawab, Dewan Rakyat diberitahu pelaksanaan gaji minima akan diperluas selari kenaikan kos sara hidup. Dan untuk perincian lanjut, kita terus saja berlintas langsung ke Parlimen bersama Margaret Gambang. Margaret, teruskan. Ya, Hazel, Timbalan Perdana Menteri dijangka akan mengeluarkan kenyataan mengenai hasil mesyuarat itu pada petang ini dan jawatankuasa itu yang ditubuhkan pada 15 Januari tahun lepas merupakan lanjutan daripada bidang keberhasilan utama negara NKRA menangani kos sara hidup. Antara peranan jawatankuasa itu adalah menyelaras pelaksanaan dasar dan program pelbagai kementerian dan agensi terlibat dalam usaha mengurangkan beban rakyat. Mesyuarat hari ini turut dihadiri oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Syabri Yaakob dan juga Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof dan Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Maslan. Persoalan mengenai kos sara hidup rakyat juga diberi perhatian dalam sesi soal jawab di mana majikan perniagaan kecil yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja mungkin perlu melaksanakan gaji minimum sama seperti yang diarahkan terhadap majikan perniagaan besar. Masih di peringkat kajian, tetapi Kementerian Sumber Manusia berpendapat ia wajar dilaksana agar tidak ada pihak terpinggir daripada perkara ini, khususnya untuk mendepani kos sara hidup yang semakin meningkat. Berdasarkan statistik sehingga 31 Januari 2015, 587 majikan dikenal pasti gagal melaksana gaji minima seperti yang ditetapkan, manakala aduan berhubung kegagalan majikan membayar gaji minima adalah sebanyak 1,796. Apakah jaminan kementerian dalam aspek ataupun memastikan anjakan 6% GST itu juga diambil kira sebagai kenaikan gaji minimum seiring dengan kos sara hidup? Cadangan kenaikan gaji 60% kepada pekerja supaya sejajar dengan pelaksanaan GST adalah tertaklung kepada budi bicara majikan masing-masing. Kerana secara amalannya, kebanyakan majikan di Malaysia telah menyatakan terma-terma kenaikan gaji di dalam kontrak perkhidmatan atau perjanjian mereka. Pihak kerajaan tidak bercadang untuk menetapkan kadar kenaikan gaji kepada pekerja sektor swasta melalui undang-undang. Selain itu, turut dimaklumkan 177 kertas pendakwaan telah pun dibuka terhadap majikan yang gagal membayar gaji minima. 49 daripadanya disabitkan kesalahan dengan RM144,800. Selain daripada itu, dalam perkembangan berkaitan, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hassan Malik pula memaklumkan harga barang kawalan yang memberi kesan secara langsung terhadap kos sara hidup ditetapkan berdasarkan keperluan semasa. Penentuan harga perlu dibuat berdasarkan kepada rundingan. Datuk Seri Hassan menjelaskan peningkatan harga barang bukan ditentukan sepenuhnya oleh harga minyak, sebaliknya dipengaruhi oleh faktor lain, antaranya ketidaktentuan cuaca, upah pekerja dan juga pertukaran mata wang asing. Yang saya nak dapat penjelasan ialah kenapa barang-barang yang harganya dikawal oleh kerajaan, harga yang dikawal oleh kerajaan, tetapi tidak diturunkan pada masa harga minyak diturunkan. Sebenarnya harga penetapan harga berdasarkan kepada barang-barang keperluan ini telah pun ditentukan oleh kerajaan memikirkan ada keperluan untuk tujuan itu. Jadi kita tak menurunkan, tapi kita berjumpa dengan pihak swasta sebab kita lihat yang punca pengeluar itu sendiri perlu kita dekati dan kita rundingkan bagaimana dia boleh menurunkan, sebab kalau syarikat pengeluar besar ni tadi dulu dah menurunkan harga dia, yang lain akan mengikut sama. Sebab itu kita ambil pendekatan berjumpa dengan syarikat-syarikat besar. Dan tidak ada keperluan buat waktu ini untuk kita nak turunkan barang keperluan yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi.
Baik, pada hari ini sebanyak 79 soal jawab lisan diajukan oleh ahli yang berhormat kepada menteri-menteri yang berkaitan dan daripada bilangan itu 6 telah pun selesai dijawab pada sebelah pagi tadi dalam sesi soal jawab lisan dan selepas itu sesi perbahasan disambung di mana ia memperkatakan tentang titah diraja dan berhenti rehat pada pukul 1 tengah hari dan Dewan akan bersidang semula pada jam 2.30 petang nanti dan untuk mendapatkan laporan lebih lanjut lagi mengenai sidang Dewan Rakyat pada hari yang kedua, mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-13 teruskan menyaksikan Nasional 1 dan juga Nasional 8 tentunya dan pastikan juga anda menyaksikan Parlimen 13 yang bersiaran pada jam 10.30 malam nanti hanya di TV1. Sekian dahulu dari lobi Parlimen bersama dengan Hazel kembali di Angkasa Puri. Silakan. Margaret Gambang dari lobi Parlimen, terima kasih atas laporan itu.